Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik ke kelas sains kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari topik tahun 4, tajuk manusia. Dalam tajuk ini, kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Kita juga akan mempelajari tentang sistem perkumuhan dan sistem penyahtinjaan manusia. Okey, pertama sekali kita lihat dulu pada paparan yang adik-adik dapat lihat sekarang. Ada gambar yang menunjukkan situasi di taman rekreasi. Daripada gambar ini, kita dapat perhatikan ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di taman rekreasi. Jadi kita lihat ada 6 orang di taman rekreasi. Mereka melakukan perbuatan yang berbeza. Jom kita lihat dulu percakapan setiap orang. Okey, pertama sekali, orang yang pertama, dia ada cakap, dia kata, wah, segarnya udara. Dan kita dapat lihat daripada perbuatan dia tu, apa yang sedang dilakukan oleh lelaki itu. Kemudian seterusnya, budak perempuan. Dia kata, aduh, sakitnya. Apa yang terjadi kepada budak perempuan itu? Kenapa dia kata sakit? Apa yang telah berlaku kepada budak perempuan tersebut? Seterusnya, orang yang ketiga, budak lelaki yang sedang berlari. Kamu nampak apa yang cuba dilakukan oleh budak lelaki yang sedang berlari tu? Dia nak berlari ke mana kamu rasa? Ya, budak lelaki itu sedang berlari menuju ke tandas. Kan? Kenapa nak ke tandas? Kamu rasa dia nak buat apa? Okey, dia nak buang air. Okey kan, dia nak buang air. Okey, kemudian orang yang keempat yang berdekatan dengan tandas tu dia kata, aduh, memulasnya perut saya. Apa yang berlaku kepada lelaki tu? Memulasnya perut saya. Kamu rasa dia nak buat apa lepas ni? Seterusnya, orang yang keempat, orang yang kelima, budak perempuan yang pakai tudung tu, dia kata, wanginya. Kenapa dia kata wangi? Kan? Dan orang yang terakhir sekali, orang yang keenam, kita lihat, kita perhatikan, dia sedang duduk. Kenapa dia duduk? Sebelum dia duduk, kamu rasa apa yang dilakukan oleh perempuan tu sebelum dia duduk? Daripada percakapan dia, dia kata, penatnya habis berpeluh satu badan. Kenapa badan dia berpeluh? Kamu rasa apa yang dilakukan oleh perempuan itu sebelum dia duduk? Dan apakah yang menyebabkan badan dia berpeluh? Ini yang kita nak belajar tentang manusia. Kita nak belajar tentang manusia. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai organ pernafasan manusia. Jadi daripada gambar rajah yang ditunjukkan ini, kita tahu bahawa untuk hidup, manusia perlu bernafas. Jadi, semasa bernafas, apa yang dilakukan oleh manusia? Semasa bernafas, manusia akan menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Jadi peparu merupakan organ pernafasan manusia. Mari kenali organ yang terlibat semasa proses
pernafasan. Okey, pertama sekali kita kenali dulu organ yang terlibat semasa pernafasan manusia. Okey, adik-adik boleh nampak cikgu punya ni, pointer ni? Nampak Okey, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan sistem pernafasan manusia. Jadi, pada sistem pernafasan manusia ada 3 organ pernafasan. Pertama, organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Okey, hidung adalah yang terletak di bahagian muka kita. Ini hidung. Okey, organ pernafasan yang pertama ni hidung. Boleh? Okey, organ pernafasan yang kedua adalah nama dia trakea. Okey, trakea. Kat mana trakea? Ini trakea. Okey. Trakea ini adalah yang menyambungkan hidung dengan peparu. Okey, jadi organ pernafasan yang ketiga adalah peparu. Ini peparu. Peparu adalah bahagian yang paling besar. Organ pernafasan yang paling besar adalah peparu. Okey. Jadi bagaimana proses pernafasan berlaku? Okey, apabila manusia menyedut udara, udara yang berada di sekeliling kita akan masuk melalui hidung dulu. Masuk melalui hidung. Tengok pointer cikgu. Sekejap. Okey, tengok pointer cikgu. Apabila kita bernafas, kita menyedut udara. Bila sedut udara, tengok pointer cikgu bergerak. Jadi, contoh pointer cikgu ni adalah udara. Jadi, udara akan masuk melalui hidung, kemudian bergerak melalui trakea, kemudian barulah udara masuk ke dalam peparu. Okey. Jadi, peparu ada 2 bahagian. Okey, satu peparu sebelah kanan, satu lagi peparu sebelah kiri. Jadi udara masuk ke peparu. Okey. Jadi, sedikit info untuk adik-adik. Saiz peparu kiri adalah lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan. Kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Ni info lah. Saiz peparu sebelah kiri lebih kecil berbanding saiz peparu sebelah kanan. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti RIA. Aktiviti ini adik-adik boleh lakukan di rumah. Okey, tajuk aktiviti ini adalah melabel organ pernafasan manusia. Alat dan bahan yang diperlukan untuk aktiviti ini. Pertama, diperlukan adalah tanah liat merah. Kedua, tanah liat ungu. Ketiga, tanah liat coklat. Seterusnya, penggelik, pembaris, pensel, kertas putih, kad manila, pen penanda dan gunting. Okey, jadi ini adalah aktiviti untuk membina model organ pernafasan manusia. Jadi setiap tanah liat adalah mewakili organ pernafasan manusia. Sebab itu digunakan 3 warna tanah liat yang berbeza. Okey, langkah yang pertama, lukiskan bentuk peparu pada kertas putih, kemudian guntingkan. Kamu kena lukis bentuk peparu. Jadi kalau adik-adik tak nampak gambar pada paparan ni, adik-adik boleh rujuk kepada buku teks muka surat 25. Kemudian, uli tanah liat berwarna merah dan ratakan dengan menggunakan penggelik. Seterusnya, tekapkan lukisan berbentuk peparu pada tanah liat merah tadi. Kemudian potong tanah liat mengikut bentuknya dengan menggunakan pembaris. Jadi potong,
Kita ambil lukisan bentuk peparu kertas putih tadi, kita tekapkan pada tanah liat merah, kemudian potong tanah liat merah mengikut bentuk peparu yang kita gunting tadi. Okey. Langkah yang keempat, ulang langkah 2 dengan menggunakan tanah liat coklat untuk membentuk hidung. Bermakna bentukkan hidung menggunakan tanah liat coklat. Boleh? Kemudian langkah yang kelima, bentukkan tanah liat ungu seperti huruf Y untuk membentuk trakea. Seterusnya, letakkan tanah liat berbentuk peparu, hidung dan trakea di atas kad manila. Kemudian, label dengan menggunakan pen penanda. Jadi, ni tanah nak zoom boleh tak? Sekejap Kita tengok zoom. Boleh zoom. Sekejap. Okey. Jadi, tanah liat yang adik-adik dah bentukkan, pertama sekali hidung, kedua trakea dan peparu. Letakkan pada kedudukan yang betul. Setelah diletakkan tanah liat mengikut kedudukan yang betul, labelkan setiap tanah liat itu mewakili organ pernafasan apa. Okey, kalau yang atas sekali adalah hidung. Labelkan hidung. Tulis hidung. Kan? Itu tanah liat yang berbentuk Y itu adalah trakea. Dan tanah liat yang berwarna merah itu adalah peparu. Okey. Jadi berdasarkan aktiviti ini, apakah organ yang terlibat semasa manusia bernafas? Ya, ada 3 organ yang terlibat semasa manusia bernafas. Pertama, hidung. Kedua, trakea. Dan ketiga, peparu. Seterusnya, pergi kepada seterusnya. Okey, untuk aktiviti ni, cikgu tak wajibkan adik-adik untuk buat. Cuma kalau nak buat, boleh buatlah. Boleh cuba, kan? Kalau dah buat, boleh hantarkan gambar kepada cikgu. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Proses pernafasan manusia. Tadi kita dah belajar mengenali organ pernafasan manusia. Ada 3. Seterusnya kita akan belajar dan membincangkan proses pernafasan manusia. Kita lihat pada gambar situasi yang ditunjukkan pada skrin. Okey, Faris sedang bersenam bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Mari ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey. Jadi proses pernafasan manusia bermula apabila manusia menarik nafas. Jadi sebab tu dia kata Faris dan abang dia menyedut udara yang segar. Jadi menyedut udara yang segar bermaksud udara di persekitaran disedut masuk ke dalam hidung. Okey, pengembaraan hidung. Kita lihat pada rajah ini. Di hidung. Okey, jadi apabila udara disedut, sebenarnya di dalam udara itu terdapat gas yang penting untuk proses pernafasan manusia. Jadi apabila udara disedut, manusia akan menyedut udara yang mengandungi banyak oksigen. Jadi kita lihat pada gambar ni. Hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Cikgu buat suara oksigen sekejap. Boleh tak? Hai, saya oksigen.
Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Okey, jadi itu adalah oksigen. Oksigen berwarna biru. Ada banyak oksigen yang berwarna biru. Betul tak? Itu adalah oksigen. Jadi bila udara disedut, sebenarnya kita menyedut banyak oksigen. Okey, di trakea pula. Kita tengok. Semasa menarik nafas, apa yang dikatakan oleh oksigen? Di trakea. Semasa menarik nafas, oksigen akan melalui trakea. Kami sedang melalui trakea. Okey, boleh. Jadi, semasa menarik nafas, oksigen akan masuk ke dalam peparu melalui trakea. Boleh? Masuk. Dan semasa menghembus nafas, kita dapati bahawa udara juga akan melalui trakea. Cuma beza dia, semasa udara disedut masuk, semasa menarik nafas, udara mengandungi lebih banyak gas oksigen. Sebab tu yang warna biru banyak. Manakala semasa menghembus nafas, udara yang keluar daripada tubuh kita adalah udara yang mengandungi sedikit oksigen. Boleh? Kalau menarik nafas, banyak oksigen banyak masuk. Banyak masuk oksigen. Semasa menghembus nafas, sedikit saja oksigen yang dikeluarkan. Jadi kenapa manusia perlu hembus nafas? Nanti cikgu terangkan. Kita pergi pada seterusnya. Okey. Ni dia. Di peparu. Apa yang berlaku di peparu? Okey, di peparu, kita tengok dulu. Buih-buih yang warna biru itu mewakili oksigen. Manakala buih ke? Tak tahulah, cikgu hentam saja. Okey, manakala buih yang berwarna merah itu adalah mewakili gas karbon dioksida. Okey, apabila udara sampai di peparu, kita dapat lihat ada bahagian peparu ini, okey, yang bersambung dengan salur darah. Okey, yang warna, kamu nampak garis yang warna biru, garis yang warna merah ni sebenarnya adalah salur darah. Jadi, di peparu, ni nama dia alveoli. Kamu tak belajar. Tapi di sinilah pertukaran gas berlaku semasa proses pernafasan. Jadi, bila udara melalui alveoli ni, okey, akan berlaku pertukaran gas di mana oksigen dari peparu, okey, ni oksigen dari peparu akan masuk ke dalam salur darah. Boleh? Oksigen dari peparu masuk ke dalam salur darah. Manakala gas karbon dioksida daripada badan kita, daripada salur darah ni, gas karbon dioksida akan keluar dan masuk ke peparu. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk gas yang mengandungi oksigen dari peparu masuk ke dalam salur darah. Manakala gas karbon dioksida dari salur darah akan masuk ke peparu. Jadi karbon dioksida ni akan masuk ke peparu dan dari peparu barulah gas karbon dioksida dikeluarkan. Bila gas karbon dioksida dikeluarkan, kita tengok surat yang sebelum ni.
Okey, ini. Kita nampak ada banyak gas karbon dioksida yang dikeluarkan semasa menghembus nafas. Boleh? Ah. Okey. Kita tengok nota guru tu. Okey, bawah tu dia kata selain hidung, udara juga boleh memasuki peparu melalui rongga mulut. Bolehlah kan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, jadi pernafasan manusia adalah melibatkan proses menarik nafas dan proses menghembus nafas. Okey, apabila proses menarik nafas, kita tengok laluan udara adalah bermula dari hidung, kemudian bergerak ke trakea, kemudian udara bergerak ke peparu. Ini untuk menarik nafas. Jadi, ringkasan dia seperti yang ditunjukkan ni. Udara bergerak bermula dari hidung. Ini laluan udara. Daripada hidung, udara bergerak ke trakea, kemudian udara bergerak ke peparu. Kemudian untuk proses menghembus nafas pula, udara dari peparu melalui trakea, kemudian melalui hidung dan keluar ke persekitaran. Jadi peparu, jadi laluan udara untuk menghembus nafas dari peparu melalui trakea, kemudian melalui hidung. Boleh? Seterusnya, kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, jadi semasa manusia bernafas, terdapat perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang disedut masuk dan dihembus keluar. Adik-adik boleh perhatikan gambar ini. Semasa menarik nafas, manusia menyedut lebih banyak gas oksigen. Manusia menyedut udara yang mengandungi banyak oksigen. Jadi kita lihat pada gambar ni, titik-titik yang warna biru ni, yang banyak ni adalah oksigen, manakala titik yang warna merah ni adalah karbon dioksida. Bila menarik nafas, manusia menyedut lebih oksigen. Semasa menghembus nafas pula, apa yang berlaku? Manusia akan mengeluarkan lebih karbon dioksida. Bila menghembus nafas, udara yang keluar dari peparu adalah udara yang mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Boleh? Senang cerita, bila kita tarik nafas, kita sedut banyak oksigen. Bila kita hembus nafas, kita akan hembus keluar lebih karbon dioksida. Sebab untuk bernafas, manusia perlukan oksigen. Dan manusia tidak perlukan karbon dioksida. Boleh? Bila karbon dioksida tidak diperlukan, perlu dikeluarkan daripada sistem pernafasan kita. Okey. Jadi sebenarnya untuk info, udara di sekeliling kita terdiri daripada beberapa kandungan. Seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas lain dan wap air. Jadi semasa proses pernafasan, sebenarnya kita memerlukan gas oksigen tu sahaja untuk proses pernafasan. Tapi bila kita sebut udara,
mestilah udara yang bercampur dengan jenis-jenis gas yang lain dan adalah kan, uap air sikit kan. Biasalah. Seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti Ria. Tajuk dia proses pernafasan manusia. Yang ini senang saja. Adik-adik boleh buat secara individu, buat dalam buku latihan dengan cara tuliskan proses pernafasan manusia semasa menarik nafas dan semasa menghembus nafas. Boleh? Semasa menarik nafas dan menghembus nafas, adik-adik mesti nyatakan laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku dengan betul. Contoh, semasa menarik nafas, udara akan bergerak dari bahagian organ mana ke organ mana. Adik-adik boleh buat. Okey, betul. Boleh. Dan semasa menarik nafas, apakah gas yang kita sedut? Kemudian semasa menghembus nafas pula, laluan udara dia macam mana? Bermula dari hidung atau paru semasa menghembus nafas? Okey, adik-adik cuba buatlah kan. Tengok gambar pada langkah yang ketiga tu. Boleh buat rujukan. Ini boleh buat dalam buku latihan adik-adik lah. Okey. Okey, soalan. Nyatakan laluan udara ketika manusia menarik dan menghembus nafas. Soalan kedua, apakah perbezaan kandungan udara semasa manusia menarik dan menghembus nafas? Jadi bila adik-adik dah buat aktiviti ni, jawab soalan ni. Boleh? Salin soalan dan tuliskan jawapan dia. Boleh. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dulu kelas kita pada video kali ini. Okey. Jadi seterusnya adik-adik akan belajar pula berkenaan dengan pergerakan dada semasa pernafasan. Ini kita akan belajar pada kelas yang lain pula. Boleh? Okey. Jadi untuk itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap adik-adik boleh cuba buat aktiviti yang telah cikgu nyatakan dalam slide tadi. Okey, jadi cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya dan selamat belajar. Bye.